Sewaktu masih kecil, saya tak suka berdoa, meskipun dikelilingi doa. Kami melafazkan doa yang dihafal di sekolah sewaktu perhimpunan. Secara jujur, kami sebenarnya tak tahu apa yang didoakan. Di rumah, keluarga saya berdoa untuk semuanya. Lego yang hilang, ruang letak kereta, waktu makan, kecuali sarapan pagi. Saya tak tahu sebabnya. Saya fikir Allah mungkin tak bangun awal. Saya hanya berdoa sewaktu dalam masalah atau perlukan bantuan. Doa ialah salah satu naluri paling universal. Kebanyakan orang pernah berdoa. Ya, Yesus berkata kepada muridnya, apabila kamu berdoa, bukannya jika kamu berdoa. Dia menganggap semua orang berdoa. Apabila difikirkan, jika Allah wujud dan Dia mencipta kita untuk berhubungan dengannya, bercakap dengannya adalah amat semula jadi. Ya, semua hubungan kita berasaskan komunikasi. Apabila orang belajar komunikasi dengan baik, hubungan mereka bertumbuh dan berkembang. Setiap hari? 2 kali seminggu. Ya, kerap sekali. Tidak. Dulu saya berdoa, sekarang saya sudah jarang kerana saya sudah berjaya. Secara jujur? Tidak. Secara terus terang, saya tidak berdoa. Saya cuma bertafakur. Ya, dengan cara sendiri. Hanya sewaktu benar-benar ketakutan atau benar-benar mahukan sesuatu. Ketika itulah saya berdoa. Untuk bantuan dan bercakap dengan Allah? Memohon sesuatu, saya tidak berdoa kepada sesiapa secara khusus. Saya berdoa setiap hari. Sewaktu keadaan baik dan juga buruk. Saya masih berdoa. Meskipun was-was tentangnya, saya tetap kerap berdoa. Sebelum menjadi Kristian, saya masih ingat pada tahun pengantara sekolah dan universiti, saya berusia 17 tahun. Saya melancong ke Amerika, menaiki bas Greyhound dengan tiket Rover. Semua bagasi saya hilang dicuri. Beg sandar saya dicuri dengan semua pakaian dan wang saya. Saya cuma mempunyai pasport dan tiket bas Greyhound. Saya menetap selama 10 hari di sebuah koloni hippie di Key West. Selepas itu saya berangkat 500 batu setiap malam. Bas Greyhound menjadi hotel saya. Saya naiki bas pada waktu malam dan tidur 10 jam. Bangun 500 batu kemudian di bandar yang lain dan berjalan seorang diri di sana sepanjang hari. Saya kesunyian. Akhirnya, walaupun saya seorang atheist, saya berdoa agar berjumpa orang yang dikenali. Keesokan paginya, saya menaiki bas ke sebuah tempat terpencil di Phoenix, Arizona dan terserempak rakan sekolah lama saya, Andy. Saya kata, saya tak percaya. Kami masih berkawan dan setiap kali berjumpa, dia akan kata, saya tak percaya. Dia pinjamkan saya wang yang saya habiskan membeli stocking. Saya tak fikir ia penting. Saya fikir ia hanya kebetulan. Tapi sejak 40 tahun lepas, doa menjadi keutamaan saya. Saya bukan pakar berdoa, ia masih sukar. Sewaktu berdoa, fikiran saya terganggu, fikiran saya melayang. Selalunya disebabkan kesibukan, saya tiada masa berdoa. Tapi, saya suka berdoa. Kenapa pula? Doa ialah aktiviti paling penting dalam hidup kita. Malah itulah tujuan anda dicipta. Anda dicipta untuk menjalinkan hubungan dengan Allah. Bagaimana anda berkomunikasi dalam hubungan ini? Melalui doa. Jika anda menyayangi seseorang, anda mahu meluangkan masa berkomunikasi dan mengeratkan hubungan. Itulah cara kita mengeratkan hubungan dengan Allah. Rasul Paulus menulis kerana oleh dia, iaitu Yesus, kedua pihak, orang Yahudi dan bukan Yahudi, iaitu seluruh dunia pada masa itu, dalam satu roh, melalui Roh Kudus,
beroleh jalan masuk kepada Bapa. Doa Kristian ditujukan kepada Bapa. Sebelum menjadi Kristian, jika saya fikirkan Allah, saya bayangkan hakim otokratik atau polis kosmos yang ingin menangkap saya. Kadang-kadang orang kata saya tak percaya dengan Tuhan. Apabila mereka gambarkan Tuhan, itulah Tuhan yang mereka tak percaya. Saya pun tak percaya Tuhan sebegitu. Saya percaya Allah yang Yesus gambarkan sewaktu mengajar cara berdoa. Bapa kami yang di syurga. Yesus mengajar kita memanggil Allah dengan perkataan Aramia, Aba, yang masih digunakan oleh kanak-kanak di Timur Tengah hari ini. Ayah, Papa, ia panggilan paling intim untuk seorang ayah. Doa Kristian adalah seperti itu. Ia ditujukan kepada Bapa yang mengasihi anda. Ibu saya mengidap MS. Dia tenat semasa saya membesar. Dia mengidap MS sejak dari dahulu. Selain itu, ibu bapa saya adalah yang terbaik. Mereka rela berbuat apa saja demi saya. Tapi saya bukan anak yang baik. Sekarang saya baik. Kini saya yang terbaik. Dahulu, semasa zaman remaja, saya berbohong dan gagal di sekolah. Saya tidak bersikap ganas. Bukan secara ketara. Ada yang menyertai geng dan menjual dadah. Saya lebih pintar. Saya suka timbulkan masalah yang tak akan ditangkap. Tidak lama kemudian, saya sedar kita boleh mencuri tanpa dikesan. Pada suatu hari, sewaktu pulang dari pawagam wayang, saya masuk ke rumah dan ibu bapa saya menunggu di meja makan. Mereka kata, Alex, kita perlu berbincang. Sebenarnya, saya telah mencuri wang dari akaun bank mereka. Mereka dapat tahu. Jadi saya pun lari naik ke bilik saya. Saya berfikir, saya benci diri saya. Saya tak fikir apa yang terjadi. Bukan itu yang saya fikirkan. Saya berfikir, saya sampah. Saya anak yang jahat. Saya pun sekap pintu bilik. Saya letak almari dan semua benda lain di atas katil. Kemudian menimbunkannya. Kemudian duduk di hujung timbuan itu. Keadaan senyap seketika dan saya menangis. Ayah saya menaiki tangga dan mengetuk pintu. Saya berdiam diri. Dia berhenti mengetuk dan berkata, "Okey, saya pergi, tetapi dia kata sesuatu yang saya takkan lupakan. Saya nak awak tahu, saya dan ibu menyayangi awak. Kami hanya keliru kerana tak tahu apa yang kami tak lakukan untuk awak." Kemudian dia kata, "Tolong buka pintu, sebab saya nak peluk awak sekarang." Beberapa tahun kemudian, entah apa yang saya fikirkan, tapi saya terkenang kisah itu. Saya sedar, itulah contoh terbaik tentang Allah yang pernah saya lihat. Dia merayu untuk menunjukkan belas kasihan. Ayah saya memang terbaik. Yesus mengajar kita berdoa kepada Bapa kami yang di syurga. Bapa yang penyayang ini ialah pencipta seluruh kosmos. Alam semesta ini luas. Matahari 93 juta batu dari bumi amat besar sehingga mampu memuatkan 960,000 buah bumi. Tahukah anda, matahari adalah satu daripada 300 bilion bintang yang ada di galaksi. Galaksi kita adalah satu daripada 100 bilion galaksi. Setiap butir pasir di pantai bumi sama dengan sejuta bintang di angkasa. Dalam kitab Kejadian, penulis berkata, Allah menjadikan juga bintang-bintang, begitu sahaja seluruh alam semesta. Kita berdoa kepada pencipta alam semesta. Dia unggul, di luar batas waktu, namun tetap nyata. Doa ditujukan kepada Bapa, pencipta dan penguasa semuanya. Tetapi, ia juga ditujukan melalui Yesus. Kematian Yesus di kayu salib menghapuskan batasan dosa dan memberikan kita laluan kepada Allah. Kita dihubungkan kepada Allah Bapa melalui Yesus. Seorang askar muda tentera Persatuan Perang Saudara Amerika kehilangan bapa dan saudaranya dalam peperangan. Dia perlu kembali ke rumah untuk membantu adik perempuan dan ibunya menguruskan tanaman musim bunga di ladang. Dia pergi ke Washington DC untuk memohon pengecualian kerah tentera daripada Presiden. Setibanya di Washington, dia memasuki pintu Rumah Putih
dan memohon untuk bercakap dengan Presiden. Pengawal muda yang bertugas memberitahunya, awak tak dibenarkan berjumpa Presiden. Dia terlalu sibuk. Pergilah berjuang seperti yang sepatutnya. Dia meninggalkan Rumah Putih sambil buntu mencari jalan memberitahu keluarganya. Semasa dia duduk di taman berdekatan, seorang budak lelaki datang bertanya, "Kenapa awak sedih? Apa yang tak kena?" Askar itu melihatnya dan meluahkan isi hatinya. Dia berkata, memandangkan ayah dan abangnya telah terkorban, dia ialah lelaki tunggal dalam keluarganya. Dia amat diperlukan di ladang dan hanya Presiden yang dapat merealisasikannya. Budak itu berkata, "Ikuti saya." Dia memegang tangan askar itu dan membawanya ke Rumah Putih. Mereka berjalan melalui pintu belakang, melalui pengawal, jeneral, pegawai berpangkat tinggi, sehinggalah tiba ke pejabat Presiden. Budak itu langsung tak ketuk pintu. Dia membukanya kemudian masuk. Di sebalik meja, Presiden Abraham Lincoln sedang mengkaji pelan peperangan dengan Setiausaha Negara. Presiden memandangnya dan berkata, "Ada apa, Ted?" Budak itu menjawab, "Ayah, dia perlu bercakap dengan awak." Bapa kami, dia menjemput kita berkongsi hubungannya dengan Bapa. Kita bukan saja berdoa kepada Bapa melalui Yesus, tetapi kita berdoa melalui Roh Kudus. Dalam Roma 8:26, Paulus berkata, demikian juga, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Kadang-kadang orang kata, saya tak pandai bermula, saya tak pandai berdoa. Apabila anda menjemput Yesus memasuki hidup anda, dia datang bersama Rohnya. Dia hidup di dalam anda. Apabila anda berdoa, Rohnya membantu anda berdoa untuk berkomunikasi dengan Allah. Doa ada ganjarannya, Yesus berkata, tetapi jika anda berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa ganjaran doa? Salah satunya ialah kedamaian. Dalam kesibukan di zaman ini, banyak hal yang membimbangkan kita. Seperti hubungan, pekerjaan, keluarga, kesihatan dan juga hal-hal yang remeh. Ada seorang ibu mengirim pesanan teks kepada anak perempuannya. Mulalah bimbang, saya jelaskan kemudian. Hidup begitu memang amat mudah. Kita cuma perlu melalui kebimbangan. Paulus menulis dalam suratnya kepada orang Filipi, "Janganlah kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan." Dalam kata lain, apabila anda bimbang, berdoalah. Dia berkata hasilnya menakjubkan. Katanya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, tetapi damai sejahtera bukan bermaksud tiada masalah, kepayahan atau kerja keras. Ia bermaksud sewaktu melalui semua perkara tersebut, anda tetap rasa tenang. Ia bagaikan arus laut yang dalam. Meskipun ombak bergelora di permukaan, keadaan amat tenang di dasarnya. Itulah yang Allah berikan apabila anda berdoa kepadanya. Perspektif ialah satu lagi ganjaran doa. Disebabkan kesibukan kehidupan, kita tiada masa berdoa. Ia seakan-akan membazir masa. Dalam pengalaman saya, sewaktu saya berdoa dan bersyukur kepada Allah, kerisauan tidaklah sebesar sebelumnya. Saya masih berdepan hal yang sama, tapi doa mengubah perspektif saya dan saya mampu menanganinya. Doa bukan saja mengubah kita, ia mengubah situasi. Inilah kuasa doa. Ia hari yang biasa. Kami memasuki Lombong. Saya tak sibuk pada hari itu. Saya bawa peralatan ke bengkel, bekerja, kemudian pergi ke tempat lindungan. Letupan berlaku di bahagian atas. Kira-kira jam 2 petang. Kami terperangkap selama 4 jam, ditutupi tanah dan debu. Kami bincangkan cara untuk menyelamatkan diri dan kami sedar tiada jalan keluar. Satu-satunya kemungkinan ialah Allah, Kristus. Jadi kami perlu berdoa. Kami berbincang dan mengagihkan tugas. Termasuklah menghitung makanan yang tinggal. Kami tak ada makanan selama lebih daripada 2 atau 3 hari.
jika memakan sukatan biasa. Setelah menyelesaikan tugas, mereka kata, "Kami tahu awak orang Kristian. Tolong bimbing kami dalam doa." Doa pertama adalah seperti, "Tuhan, kami bukanlah orang yang terbaik. Tuhan, kasihanilah kami. Jagalah anak kami. Jagalah keluarga kami. Kami serahkan situasi itu kepada Allah dan berkata, kami tak berdaya di sini. Harapan kami hanyalah Engkau. Kepada Engkau sahaja kami dapat berseru. Kerana kami tahu Engkaulah yang mendengar doa kami. Kami mula berdoa pada setiap tengah hari. Ia mulai mengubah kami dari segi sikap, persahabatan, kesatuan. Roh Allah menyertai kami di sana. Saya tak pernah lihat orang yang lebih rendah hati daripada 33 orang itu. Kami tak makan selama 24 jam, kemudian 48 jam. Kami hanya mampu bertahan tanpa makan selama 72 jam. Kami buat begitu untuk menjimatkan makanan. Sukatannya sedikit, tapi amat penting bagi kami. Kami bertahan sehingga hari ke-16. Makanan hampir habis. Pada hari ke-17, Tuhan membenarkan kami dijumpai. Kami sedar ada mesin yang bergerak dan mereka cuba mencari kami di beberapa tempat. Selepas 17 hari berdoa, keajaiban berlaku. Sebuah kuah menjumpai manusia. Kemudian sehelai nota, bukti mereka masih hidup. Kami berdoa setiap hari, memohon Allah untuk membimbing mereka dan membantu mereka mencari kami. 65 hari selepas runtuhan dan menggerudi selama 33 hari, Plan B Igor mencapai para pelumbung itu. Saya harus kata, 22 orang telah menerima Kristus. Dan bagi saya, itu agak penting. Sewaktu keluar, saya panggil mereka berdoa. Tiada sesiapa boleh keluar sebelum bersyukur kepada Tuhan. Pelumbung terakhir sudah keluar. Usaha menyelamatkan sudah tamat. Kegembiraan jelas terasa selepas lebih daripada 2 bulan terkurung 2,000 kaki di bawah tanah. Semua 33 orang telah diselamatkan. Anda tak boleh buktikan kewujudan Allah melalui jawapan doa. Tapi saya dapati keadaan berubah apabila saya berdoa. Jawapan doa boleh dianggap sebagai kebetulan. Tapi seperti yang William Temple, bekas ketua Bishop Canterbury kata, kalau saya berdoa, kebetulan berlaku. Kalau tidak, ia tak berlaku. Saya dapati diari doa baik digunakan atau menulis doa. Sekarang saya menulisnya di dalam Alkitab. Saya gunakan Alkitab setahun dan menulis doa pada setiap tahun. Sewaktu membaca petikan yang sama, saya melihat catatan doa dan menandakan doa yang telah dijawab dan merenungkan doa yang tidak dijawab. Doa bukanlah mesin slot. Anda tak boleh berdoa dan menerima jawapan mengikut kemahuan anda. Doa ialah hubungan dengan Allah. Cara mudah menjelaskannya ialah ia menyerupai lampu isyarat. Ada kalanya anda berdoa dan mendapat lampu hijau. Anda terima apa yang diminta. Ada kalanya dengan segera. Ada kalanya lampu merah. Maksudnya tidak. Saya pernah menerima jawapan tidak. Jika dikenang kembali, saya bersyukur kerana Allah menghalangnya. Jika tidak, saya tak akan berada di sini sekarang. Dia tahu apa yang terbaik untuk saya. Namun, ada kalanya kita tak akan tahu mengapa jawapannya tidak. Kita mungkin tak akan faham sebabnya. Hal itu memang sukar. Saya masih ingat sewaktu bermain skuasi dengan Mick Hawkins. Dia salah seorang kawan baik saya. Dia melakukan pukulan kilas, kemudian sewaktu berpusing untuk pukulan depan, dia meninggal dunia kerana serangan jantung.
Ketika itulah saya berseru paling kuat kepada Allah. Kawan baik saya mempunyai 6 orang anak. Anak bongsunya berusia 6 tahun dan yang sulung 18 tahun. Kami terpaksa memberitahu mereka semua. Itulah hal yang paling menyakitkan sehingga ke hari ini. Pada pukul 5 pagi keesokan harinya, saya keluar berjalan kerana tak dapat tidur. Saya berdoa kepada Allah mengatakan, Allah, saya tak faham mengapa ini berlaku. Tapi saya akan terus mempercayai Engkau. Saya tak akan berhenti berdoa. Corrie ten Boom berkata, apabila kereta api memasuki terowong dan kegelapan melanda, jangan buang tiket dan lompat keluar. Duduk dan percayalah kepada pemandu. Ada kalanya ia menjadi lampu kuning. Tunggu. Anda berdoa, tetapi tidak menerimanya serta-merta. Anda harus tunggu dan percaya. Jika budak 5 tahun mahu memandu kereta, Anda akan kata jangan. Ia bukan bermaksud jangan pandu kereta. Maksudnya tunggu sehingga awak dewasa. Hal yang tidak terjadi sekarang tak bermaksud ia tak akan berlaku selamanya. Waktu Allah adalah sempurna. Saya berdoa sesuka hati. Saya tak berlutut dan berdoa, tapi saya harap ada yang berlaku. Rasanya itu sama dengan berdoa. Saya berdoa jika ingin bercakap dengannya dan jika perlukan bimbingan. Setiap catatan jurnal saya dimulakan dengan Ya Allah. Memang aneh tetapi benar. Ini buku doa. Saya sentiasa membawanya. Saya selalunya cuma bersyukur. Semasa berdoa pada waktu makan, entahlah. Saya lebih suka berdoa secara senyap. Betul-betul senyap. Ia seperti bercakap dengan orang lain. Tetapi dengan Allah. Berdoa dalam hati, kadang-kadang saya luahkannya. Saya luahkan fikiran yang terpendam. Kemudian teruskan kehidupan sambil berharap ia menjadi kenyataan. Saya berbual dengannya seperti dengan kamu sekarang. Terdapat 3 petua sewaktu doa. Pastikan ia ringkas, jujur dan berterusan. Ringkas bermaksud doa anda haruslah dijadikan seringkas mungkin. Kurangkannya kepada 1 ayat sahaja. Ia mungkin mengambil 5 minit, 10 minit atau setengah jam. Pastikannya jujur. Kita sering berfikir doa memerlukan keadaan yang tertentu. Sebelum berdoa, kita haruslah tenang, gembira dan teruja tentang Tuhan. Akan tetapi, selalunya kita berada dalam keadaan berbeza, sama ada bimbang, penat, tertekan atau marah tentang sesuatu. Rahsianya ialah menyedari semua perasaan ini, termasuk perasaan negatif seperti kemarahan dan nafsu, boleh menjadi sumber doa dan diubah menjadi doa. Sewaktu berdoa, saya tumpukan kepada perasaan yang paling kuat. Jika ia perasaan positif seperti gembira, saya serahkan kepada Tuhan. Jika ia perasaan negatif seperti kecewa atau letih, saya doakan dan berkata, Tuhan, saya letih atau saya kecewa. Selepas itu, saya luahkan punca kekecewaan kepada Tuhan dan mengubahnya menjadi doa. Selepas itu, teruskannya. Kita boleh berdoa setiap masa. Saya mendoakan orang di sekeliling saya. Saya boleh berdoa, Tuhan, saya mengasihimu atau Tuhan, tolong saya. Saya boleh berdoa bila-bila saja. Sewaktu di gereja, di bilik sebelum tidur atau makan. Begitu juga sewaktu berjalan atau memandu. Saya dapati saya berdoa tanpa dirancang. Ia menjadi suatu tabiat. Pastikannya ringkas, jujur dan diteruskan. Sejak menjadi Kristian, saya telah berdoa dalam pelbagai cara berbeza. Ada baiknya menggunakan panduan untuk membantu mengingati bahan-bahan doa. Ada orang menggunakan doa yang Yesus ajar, doa bapa kami sebagai model. Satu petua baik yang kawan saya berikan dahulu ialah ingat 3 perkataan saja. Terima kasih, maaf dan tolong. Terima kasih bermaksud memupuk sikap kesyukuran, memuji Allah dan berterima kasih atas pemberiannya. Saya menghitung berkat.
sebelum menghitung masalah. Maaf juga amat penting untuk diucapkan. Saya pernah dengar doa berbunyi, Allah, setakat ini saya masih cemerlang. Saya tak mengumpat, meradang, tamak, merenggus, marah, mementingkan diri atau terlalu menurut kemahuan. Saya bersyukur tentangnya. Tapi saya akan bangun dalam beberapa minit lagi. Mulai dari itu, saya perlukan pertolongan yang banyak. Saya dapati ada banyak yang perlu diakui. Soalan kerap timbul. Mengapa kita perlu mengakui semua dosa? Yesus mati pada salib demi kita. Dia pasti sudah memaafkan semuanya. Kenapa Yesus mahu kita berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, sedangkan kita sudah diampuni? Yesus membantu kita untuk memahaminya. Malam sebelum Yesus disalibkan, dia makan malam bersama murid-muridnya. Kemudian dia mengambil tuala dan membasuh kaki muridnya. Apabila giliran Petrus, dia berkata, engkau tidak akan membasuh kakiku. Yesus menjawab, jikalau saya tidak membasuh, engkau tidak akan mendapat bahagian dalam saya. Maka Petrus menjawab, jika begitu, basuhlah seluruh tubuh saya. Yesus berkata, tidak, kamu tidak perlu membasuh seluruh tubuh kamu. Orang yang sudah mandi tidak perlu mandi lagi. Kamu hanya perlu membasuh kaki kamu. Sewaktu menerima Kristus, seluruh tubuh anda telah dibasuh. Masa silam, masa sekarang dan masa depan anda telah diampuni. Akan tetapi, kita mengotorkan kaki dalam hidup seharian. Kita tidak perlu menjadi Kristian semula. Kita cuma perlukan penyucian harian. Akhir sekali adalah baik berkata, tolong. Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Berdoa untuk orang lain dan juga diri sendiri. Anda boleh mendoakan apa saja yang mengganggu anda. Anda boleh berdoa secara sesuka hati. Ada kalanya baik untuk anda berdoa sendiri. Ada kalanya baik untuk anda berdoa bersama orang lain. Saya masih ingat kali pertama saya berdoa dengan orang lain. Mereka ialah dua orang kawan karib kami, Niki dan Silali. Saya baru saja menjadi Kristian selama 2 atau 3 minggu. Kami bercuti bersama-sama. Rasanya Sila yang mencadangkan, ayo berdoa bersama-sama. Kami berdoa, mungkin selama 2 minit secara terhenti-henti. Akhirnya baju saya dibasahi peluh. Saya rasa gemuruh kerana berdoa secara kedengaran pada kali pertama. Tapi, ia pengalaman yang indah. Tak lama kemudian, saya dapati berdoa memang mengagumkan. Saya telah melihat Allah menjawab banyak doa dan ia membantu mengeratkan hubungan saya dengan Allah. Anda boleh bermula hari ini. Malah anda boleh bermula sekarang. Ayo berdoa. Tuhan, terima kasih kerana Engkau ialah Bapa Syurgawi kami. Engkau mengasihi saya dan mahu saya mengenali-Mu sewaktu berdoa. Bantu saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.